Ya, Alhamdulillah kita dah ada pembersama pagi ni. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat semua dan juga Ustaz yang dihormati. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di taman-taman syurga yang special sikit. Kita belajar hadis. Yang selama ini kita selalu baca tasawuf, tadabbur, akidah semua kan. Fikah. Kali ini kita belajar al-hadis. Apa yang qala Rasulullah SAW kan. So insya-Allah pagi ini Kak Syidah silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, sekejap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kak Syida dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jal diberikan kita nikmat untuk menuntut ilmu pada hari ini. Alhamdulillah, semoga nikmat ini berterusan sehinggalah kita dengan ilmu jadi sembati insya-Allah, yang mana kita tidak dapat hidup dengan bahagia tanpa ilmu, dan dengan ilmu itu hidup kita insya-Allah lebih bermakna ya. Baik, dalam pengajian yang lepas saya terlupa satu poin yang sangat penting sebenarnya, yang mana dalam pengajian lepas, kalau ibu-ibu masih ingat, kita membincangkan bab at-tanawubi fil ilmi, bab bergilir dalam menuntut ilmu. Jadi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, beliau ada seorang sahabat ya. Beliau ada seorang sahabat yang bernama Itzban bin Malik ya, Itzban bin Malik. Jadi mereka selalu buat giliran. Hari ini Umar belajar, Itzban kerja. Esok Umar kerja, Itzban belajar. Lalu kalau Umar belajar, Umar akan kongsikan ilmu yang beliau perolehi dengan Itzban. Dan begitulah dengan Itzban. Jadi Itzban agak bahkan sangat beruntung kerana rakan kongsi ilmu beliau ialah seorang yang sangat genius, sangat berilmu, iaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik, jadi dalam kisah tersebut, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita dapati bagaimana Itzban telah tersilap dalam memahami satu isu sehingga beliau merasakan Nabi SAW telah menceraikan isteri-isteri baginda. Ya, walhal apabila Umar pergi jumpa dengan Nabi SAW, barulah Umar maklum bahawa Nabi SAW memanglah ada isu dengan isteri-isteri baginda, tetapi tidaklah sampai Nabi SAW menceraikan isteri-isteri baginda ya. Sebaliknya ada sedikit ketegangan dan Nabi SAW mengambil masa sedikit untuk bertenang, dan kemudian baginda berjaya mengurus semula konflik dan ketegangan yang berlaku. Baik, jadi di situ menunjukkan kepada kita kadang-kadang ada orang tersilap dalam menyampaikan ilmu. Dan saya pun biasa benda tu tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita dengar sebagai contoh, ada orang sebut ustaz sekian-sekian mengajar, itu maklumatnya. Kita rasa pelik, betul ke ustaz tu mengajar begitu, sedangkan kita kenal peribadi, perwatakan, nilai keilmuan yang pada ustaz tersebut. Rupa-rupanya orang itu yang silap faham dengan maklumat yang disampaikan oleh ustaz. Jadi bila silap faham, dia menyampaikan maklumat yang sebenarnya tidak dimaksudkan oleh ustaz tersebut ya. Itu biasalah.
Sebab kadang-kadang dalam ilmu ni kita belajar, kita terleka kadang-kadang kita duduk khayal, tiba-tiba kita dapat ambil satu poin. Rupanya poin itu bukan poin utama pun. Ustaz itu sekadar berkongsi ada pandangan yang kata sekian-sekian. Bukan bermakna ustaz itu menyokong. Tapi kerana kita ni duduk berkhayal dalam kelas, kita merasakan ustaz itu menyokong pandangan yang tersebut. Ya? Baik. Jadi di sini kita kena berhati-hati sebab itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an merupakan orang yang sangat cermat dalam menerima sesuatu ilmu, ya. Sangat cermat. Baik, sekarang ni kita pergi kepada bab al-ghadabi fil mau'izati wat ta'limi idza ra'a ma yakrah. Bab marah dalam memberi nasihat dan pelajaran. Idza ra'a ma yakrah, apabila melihat sesuatu yang tidak disukai. Ulang balik. Babul ghadab fil mau'izati wat ta'lim. Bab marah ketika memberikan nasihat dan juga ketika mengajar. Idza ra'a ma yakrah, apabila melihat ataupun apabila mendapati sesuatu yang tidak betul, ya. Baik, ada yang nak baca hadis ke hari ni? Lama tak suruh baca hadis, ya. Kak Ana nak baca. Waalaikumsalam. Ahlan Kak Ana, ahlan. Kak Ana baca. Ibu-ibu tolong dengar. Saya nak ambil air masak sekejap, ya. Silakan Kak Ana, baca je. Alah Ustaz, kalau salah macam mana? Kan? Siapa nak betulkan kan? Semua tak? Tunggu Ustaz lah ya. Boleh juga. Macam seorang-seorang pelan ya. Tak nak lah baca, tunggu Ustaz. Biar Ustaz kalau salah ada orang kan. Okey, Ustaz akan komen barulah ni sikit kan. Kan ni tak seorang-seorang je syok sendiri dah ya. Baca boleh saya ada. Okey. Qala haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an ibni Abi Khalid an Qais ibni Abi Hazim an Abi Mas'ud al-Ansari qala rajulun ya Rasulullah la akadu udrikus salah mimma yutawwilu bina fulanun fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ashadda ghadaban min yaumi izin faqala ayyuhan nasu innakum munaffiruna faman shalla bin nas falyukhaffif fa inna fihim. Macam mana baca tu Ustaz? Fa inna Kak Ana boleh bariskan fa inna fihimul maridha. Fa inna fihimul maridha wad-dha'ifa wa zal hajah. Alhamdulillah, barakallahu fikum Kak Ana. Jadi satu bacaan yang sangat baik. Ini hadis yang disampaikan oleh siapa ya Kak Ana? Muhammad Katsir. Okey, sorry. Sahabat mana yang membawakan hadis ini? Kejap. Ibnu Mas'ud al-Ansari. Betul ke? Ibnu Mas'ud. Abi Mas'ud. Beza ya? Ibnu Mas'ud, beliau muhajirin. Al-muhajir. Abu Mas'ud, beliau Ansari. Jadi beza. Seorang anak Mas'ud, seorang bapa Mas'ud. Aduh, macam mana kita nak membezakan tu Ustaz? Ingatlah Ibnu dengan Abi. Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang terkenal tu dengan keilmuan yang tinggi. Satu lagi Abu Mas'ud Al-Ansari pun antara sahabat yang biasa dalam periwayatan hadis. Tetapi yang terkenalnya Ibn Mas'ud. Okay, baik. Siapa guru Imam Bukhari Kak Ana? Muhammad Katsir.
Muhammad bin Katsir. Barakallahu fikum. Okey, baik, kita teruskan ya. Okey, sekarang ni kita tengok hadis dia. Kata Abu Mas'ud Al-Ansari, qala rajul. Seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la akadu udriku salah. Saya hampir-hampir tidak dapat meneruskan salatul jamaah mimma yutawwilu bina fulan, disebabkan orang yang menjadi imam memanjangkan solat, ya. Saya hampir-hampir tidak dapat meneruskan solat kerana imam memanjangkan solat, ya. Fama ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Mas'ud Al-Ansari, saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ashad ghadaban min yaumi'id, begitu marah ketika memberikan nasihat sebagaimana hari tersebut, ya. Saya tak pernah melihat Nabi begitu marah ketika memberikan nasihat seperti hari tersebut. Okay, baik. Faqal ayyuhan nas innakum munafirun. Nabi kata, wahai manusia, sesungguhnya janganlah kamu membuatkan orang lari daripada salatul jamaah. Faman shalla bin nas falyukhaffif. Sesiapa yang mengimami salat, maka ringankan. Faman shalla bin nas falyukhaffif. Sesiapa yang mengimami salat, maka ringankan. Kenapa? Fa inna fihimul marid wad-dha'if wa dzal hajah. Kerana di belakang kamu tu ada jemaah yang sakit, yang lemah, tak berdaya ataupun uzur, dan orang yang ada urusan. Okey, itulah hadisnya. Dan hadis ini ibu-ibu yang saya kasihi, panjang perbahasannya dalam, tapi Imam Bukhari dia tak bahas di sinilah yang panjang tu. Dia panjang perbahasan dalam Kitabus Shalah, dan kita tidak akan fokuslah dalam perbincangan ini secara panjang lebar. Kerana sekarang kita berada dalam kitabul ilmi, kitab ilmu. Kita bukan nak membincangkan isu solat. Kita nak bincang tentang bagaimana metodologi menyampaikan ilmu. Antaranya boleh marah ketika menyampaikan nasihat dan mengajar apabila kita lihat sesuatu yang tidak elok, ya. Baik. Jadi di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, satunya perkara yang pertama, menjadi kebiasaan para sahabat dahulu, mereka mengadu sesuatu kepada Nabi SAW ataupun mereka mengadu kepada ketua-ketua mereka, ya. Bagi sesiapa yang duduk dekat dengan Nabi SAW, bolehlah mereka berhubung terus dengan Nabi SAW. Tapi bagi sesiapa yang berada jauh, kerana Madinah ni pun besar, tuan-tuan dan puan-puan, ya, besar, yang duduk di pedalaman ataupun jauh dari bandar Madinah, ada ketua yang memimpin mereka. Jadi apa masalah mereka rujuk kepada ketua mereka ataupun mereka rujuk kepada duta wakil Nabi SAW. Jadi ini antara satu aduan yang disampaikan kepada Nabi SAW berkaitan dengan Muaz bin Jabal radhiyallahu an yang telah memimpin solat dalam tempoh yang agak panjang. Kalau Muaz yang menjadi imam, artinya di kampung Bani Salamah. Lelaki itu daripada kampung Bani Salamah. Baik, itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dalam tafsir, sini dia dalam Bukhari je kan? Dia bukannya Fathul Bari.
Mana Fathul Bari? Kita tengok jap lelaki yang dimaksudkan dalam hadis ini namanya Hazam bin Abi Ka'ab. Ya. Hazam bin Abi Ka'ab. Okey. Ini namanya Hazam bin Abi Ka'ab bin Ka'ab. Sahabat Rasuluna, ada tak dalam kitab Siyar A'lamin Nubala? Siyar A'lamin Nubala Ubay bin Ka'ab. Okey, tak ada sebab dia ni bukan sahabat yang popular. Jadi tapi ada disebutkan dalam kitab ini. Ini kitab apa ya? Sekejap saya nak tengok. Kitab At-Tabaqatul Kabir. Okey, ini cerita dia lah. Hazam bin Ka'ab Al-Ansari ada disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Imam Bukhari yang bertajuk At-Tarikh. Ya, At-Tarikh. Okey, ceritanya tentang apa? Hazam bin Abi Ka'ab ni ya, Hazam bin Abi Ka'ab yang mana beliau telah berimamkan Mu'az bin Jabal dalam salatul maghrib. Dan di situ Mu'az bin Jabal telah memanjangkan solat tersebut. Saya rasa solatul isyak, tapi kenapa sini dia sebut solatul maghrib ya? Saya pun tak tahulah macam mana tu. Mungkin saya silap ya. Maka Nabi SAW pun marah. Antaranya Nabi sebut, ya Mu'az la takun fattanan. Jangan kamu menyusahkan orang. Ya, wahai Mu'az, jangan kamu menyusahkan orang. Okey, baik. Jadi namanya apa? Namanya Hazam ataupun Hazam bin Ka'ab. Bin Abi Ka'ab, Hazam bin Abi Ka'ab. Cuma ada riwayat lain tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, yang menyatakan nama dia bukan Hazam, tapi namanya Hizam. Sikitnya beza. Yang ni Hizam. Oh, dia jadi macam tu pula. Nampak anak panah ni kat Syida kan? Anak panah gerak nampak? Nampak, okey. Namanya Hizam bin Abi Ka'ab. Dia kata namanya Hizam. Tapi kalau kita lihat dalam kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifati Sahabah. Okey, siapa pengarang Kitabul Isti'ab ni? Jom kita tengok. Kitabul Isti'ab ni kitab yang sangat popular yang ditulis oleh Ibn Abdul Bar. Ya, Ibn Abdul Bar. Ini dia. Kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Ini gambar kitab dia ya. Ini gambar kitab dia. Isti'ab dalam mengenali para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditulis oleh seorang ulama Maliki namanya Ibn Abdul Bar. Kalau ikut Al-Isti'ab, nama beliau bukan Hazam dan juga bukan Hizam, tapi nama beliau ialah Haram, ya. Haram. Haram ni maknanya orang yang dihormatilah, ya. Jadi di situ ada 3 pendapat ulama. Sama ada kalau dalam kitab Fathul Bari oleh Ibn Hajar, nama beliau ialah Hazam. Okey, 1. Ada riwayat lain pula menyatakan nama beliau Hizam, ya, Hizam bin Abi Ka'ab. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga ada yang menyatakan nama beliau ialah Haram, ya. Nama beliau ialah Haram berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i. Nampak ke ibu? Tulisan kecil sangat sorry. Okey, hadis riwayat An-Nasa'i dia sebut apa dia ni? Cuba tengok. Kana Mu'azun ya ummu qaumahu fadakhala Haram. Mu'az sedang mengimami solat jemaah di masjid. Masa itulah masuknya seorang sahabat yang namanya Haram radhiyallahu an. Ya, baik. Masa tu dah ada kerja, dia nak cepat, ya. Kemudiannya ada yang kata Haram ini bukan, kalau yang tadi Hazam bin Abi Ka'ab kan? Abi Ka'ab, Hizam bin Abi Ka'ab. Tapi ada pendapat menyatakan Haram ini dia bukan bin Abi Ka'ab. Baliknya Haram bin Milhan, ya. Haram bin Milhan. Jadi wallahu alam, kita pun tak pasti apa nama sebenarnya. Ada kata Haram bin Abi Milhan,
ada kata Haram bin Abi Ka'ab, bukan Haram bin Milhan, tapi Haram bin Abi Ka'ab. Tak apalah ibu ayah sekalian. Yang penting kita tahu namanya antaranya Hazam, ataupun Hizam, ataupun Haram. Dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, Haram bin Abi Ka'ab Al-Ansari As-Sulami. Ada yang kata Hazam namanya. Okey, tak apalah. Hazam, Hizam, Haram. Itu je nama sahabat Nabi yang membuat aduan tadi. Beliau membuat aduan bahawasanya Muaz bin Jabal telah memimpin solat dalam tempoh yang sangat panjang. Baik. Kemudiannya sebenarnya cerita ni Muaz dulu yang buat aduan. Kerana dah ada cerita panjang tu, Haram tadi ataupun Hazam tadi dia berhenti solat. Dia solat kemudian dia berhenti, dia solat sendiri je. Kerana Muaz solat dalam keadaan yang panjang. Muaz marah. Apa kamu ni berhenti masa solat? Muaz yang mengadu dahulu kepada Nabi SAW dengan menyatakan, Ya Rasulullah, laqad ibtada'al laylata Hazam bid'atan ma adri ma hiya. Wahai Rasulullah, malam tadi Hazam telah melakukan satu bid'ah yang saya pun tak tahu. Ya Allah, kenapalah dia buat begitu? Macam itulah. Hazam dah buat benda bid'ah, Rasulullah tak tahu apa benda dia buat. Baik. Hazam pun datang jumpa Nabi SAW menyatakan, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni marartu bi Muaz. Saya pergi salat dengan Muaz, bahawa yusalli biqam salatul maghrib. Faftataha. Saya pergi salat di maghrib dengan Muaz. Faftataha suratan tawilah. Dia telah salat dengan membaca surah yang panjang. Fasallaitu, saya salat dengan dia. Fa'ahsantu, saya cuba salat dengan cara yang terbaik. Fa'ahsantu salati, summan sarafa, kemudian summan saraftu, kemudian barulah saya berpisah daripada Muaz, salat sendirian kerana terlalu panjang. Tapi saya solat elok-elok. Pada awalnya saya solat elok-elok, tapi kerana beliau baca panjang sangat, saya berhenti. Saya solat sendiri. Maka di situlah bukannya Muaz yang buat aduan, tapi Nabi SAW tak marah kepada Hazam. Sebaliknya marah kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu an yang membuat aduan tersebut. Ya. Jadi itulah ceritanya tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu sekalian ya. Jadi silapnya silap pada Muaz. Jadi bila begitu, Nabi SAW telah marah pada hari tersebut. Tapi kalau kita tengok Nabi marah pun lah macam tu je marahnya. Bukannya marah tu kita nampak macam ganas sangat lah. Tapi orang kata memang marah sungguh Nabi hari tu, merah muka. Tapi dalam keadaan Nabi SAW merah muka, adab dalam marah apa dia ibu-ibu sekalian? Satu, masih mengawal kata-kata. Tidak sebut benda yang tak elok. Tak ada sumpah seranah. Tak sebut benda yang menyakitkan hati. Oh ni Muaz memang tak boleh harap. Macam tu tak ada. Tak sebut pun begitu. Sebaliknya, Nabi memang marah dengan Muaz. Nabi sebut, Ya Muaz, afatanan nas. Adakah kamu nak menyusahkan orang? Hai Muaz, kamu nak susahkan orang ke? Okay. Itu saja Nabi sebut. Nabi tak adalah kata kau ni lahabau lah, apa tak ada. Maaf, lahabau pula, famous kataan tu sekarang kan. Dan Nabi kawal perasaan Nabi, disebut sebagai sakata, Nabi mendiamkan perasaan marah tersebut. Dan yang kedua, dalam keadaan Nabi SAW mengawal kata-kata, tidak keluar daripada mulut Nabi melainkan benda yang baik sahaja. Ya. Dalam keadaan marah tu Nabi masih memberikan ilmu. Kita marah tak ada ilmu, hilang habis nilai ilmu. Nabi SAW marah, Nabi sebut, kalau kamu nak jadi imam, solat tu ringkas. Sebab orang belakang ni ada orang sakit, ada orang lemah, ada orang ada hajat. Macam Hazam tadi bin Abi Ka'ab, beliau ada hajat, beliau ada kerja lepas ni. Kena faham lah. Okey, bermakna Nabi SAW sunnahnya apabila marah, Nabi tetap menyampaikan kebenaran sesuai dengan semangat Nabi at-tabligh. Tapi kita lihat pada zaman sekarang, bila orang marah dan lepas perasaan marah di mana? Di Facebook,
di Twitter, di Instagram. Tapi saya tak adalah benda-benda tu, saya ada Facebook je. Kita tengok orang lepas marah ni, ya Allah. Nak marah dengan orang dilepas dekat Facebook, apa faedah yang orang lain dapat? Woi, kesian marah nampak, itulah orang tegur. Kan kadang-kadang ada orang marah kepada sekian-sekian. Kita pun tak tahu cerita-cerita apa. Tapi dia lepas marah tu di Facebook. Dia sembunyilah nama orang sekian-sekian, tapi kita fikir balik. Apa faedah daripada posting dia ni? Apa ilmu yang aku dapat? Tak bolehkah bila dia marah tu, dia lepas geram dengan berkongsi ilmu di Facebook? Orang dapat macam tu kan bagus. Dia marah. Tapi dia marah tu dia pergi sampaikan ilmu pula pada orang lain supaya nak hilang perasaan marah dia tu. Kan itu lebih bermakna. Dan itulah sunnah Nabi SAW. Marah tapi Nabi kawal kata-kata. Dan bahkan Nabi SAW berkongsi ilmu pula kepada sahabat yang lain. Itu pengurusan marah mengikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudiannya satu lagi hadis yang kita nak tengok. Ada soalan dulu ke ibu-ibu? Silakan. Ustaz, saya tanya soalan, bukan soalan dah. Maknanya hadis ni maksudnya tapi yang pentingnya nak kena kawal marah lah kan. Kita boleh tegur kan kadang-kadang. Yelah macam dalam rumah tangga kan, macam kadang-kadang suami pun baca panjang juga, sikit-sikit lah panjang, tapi kita tegur tu dalam keadaan ada yang kata seluruh ke gurau-gurau macam tu boleh ke Ustaz? Kalau macam tak adalah kita nak ke direct to the point kan. So kita tak apa, tak ada masalah, itu skill masing-masing. Yang penting kita marah, kita tidak lepas marah tu dengan cara tak betul lah. Tegur secara berhemah kata Kak Ana kan. Macam tu lah kita nak. Tapi dekat medsos sekarang ni memang macam tu berlaku Ustaz kan. Macam dia punya soalan dia, betul ke ni? Betul ke ni kan? So bila menarik pertanyaan sahaja tapi mengundang kepada kemarahan orang lain kan. Bila dia komen dia marah kan. Benda berlaku. Betul. Kan benda macam tu pun ilmu juga kan benda ni, misalnya hadis ni berkaitan juga Ustaz ya? Ya. Siapa yang ada dalam majlis ilmu mungkin dia dapat faham lah. Kalau FB tu kita kena hati-hati juga kan nak kongsi sesuatu pun ya. Dalam keadaan kita pun nak sokong ke nak marah ke nak apa pun kena, orang kata kena tahan jugalah. Kena ingat pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Ustaz ya. Betul. Ya Ustaz. Barakallahu fikum Kak Syida atas perkongsian. Okay, kalau ibu-ibu ada nak cakap apa-apa maklumkan je. Salam Ustaz. Okey, Puan Sharifah. Kadang-kadang kita nak mengawal perasaan tu, dengan kita punya body language tu boleh buat orang tersinggung. Macam mana tu? Kita diam tapi body language kita tu. Body language kita tu memang membuatkan orang tersinggung macam tu kan? Okey. Mimik muka. Dia macam mana ya? Dalam bab mimik muka tu, itu macam fitrah dah lah. Bila kita marah, pasti orang nampak mimik muka kita berubah. Kalau Nabi SAW digambarkan muka baginda merah kerana marah tu. Tapi saya sendiri secara peribadi tak perasan ada tak hadis. Bukan saya kata tak ada. Saya tak perasan ada tak hadis Nabi SAW buat mimik muka. Yang tu saya tak tahu. Tapi sebenarnya kemarahan ni kita tengok begini. Manusia dalam bab marah ni dia ada 4 kategori dalam menjawab persoalan Puan Sharifah ya. Kategori yang pertama ialah lelaki. Ini 2 kategori baik, 2 kategori iyazan billah yang kurang baik. Okey, kita tengok yang tidak baik dan kurang baik dahulu. Yang tidak baik, yang paling buruk ialah orang yang panas baran dan sukar hilang kemarahan dia. Dia panas baran dan dia sukar hilang kemarahan dia. Bahkan dia tidak boleh mendengar teguran orang lain. Iyazan billah. Itu yang paling buruk. Yang kedua pula ialah lelaki yang seseorang yang dia mudah marah tapi dia mudah memberikan kemaafan. Dia mudah hilang marah dia. Dia marah tu cepat, janganlah ganggu dia.
tapi lepas tu dia mudah hilang marah. Okey, itu golongan yang kedua, tapi itu pun kurang baik. Yang pertama tadi tidak baik, tapi yang kedua ni pun kurang baik. Yang ketiga yang agak okey juga ialah yang ketiga ni pun kurang baik juga ya. Yang ketiga pun kurang baik, iaitu dia lambat marah. Dia lambat marah. Tapi bila dia marah, di situlah payah nak hilang perasaan marah dia tu. Ini pun bahaya ya, ini pun bahaya. Saya lihat lebih baik cepat marah dan cepat hilang marah. Puan-puan dia tak simpan dalam hati. Berbanding dengan orang yang dia lambat marah, tapi once dia marah je, dia payah nak hilang perasaan marah dia. Itu bawa dendam 7 keturunan tu. Jadi ada orang yang dia pendiam, kita tak tahu dia marah ke tak marah sebenarnya. Tapi dia simpan, dia simpan, dia simpan. Akhirnya bawa tekanan jiwa kepada dia, na'udzubillah. Kita nak jadi golongan yang pertama, ibu-ibu sekalian, iaitu lambat marah dan cepat hilang perasaan marah. Nak boleh marah tu lambat, dia cool je. Dan nak cepat hilang marah pun alhamdulillah, cepat je hilang perasaan marah. Jadi saya ingat hari tu, minta maaf ibu-ibu sekalian, saya ingat saya geram dengan anak, saya tinggi suara. Lepas saya tinggi suara tu sekejap, saya pun cakap lembut balik. Anak saya kata, peliklah Baba, tadi bukan main lagi garam macam singa. Lepas tu tiba-tiba lembut cakap. Okey, saya pun dah tak ada macam marah, saya lepas sekejap tu je. Jadi keadaan tu kan. Tapi kita kena belajar untuk tidak menyimpan perasaan marah, kerana perasaan marah ini ibarat kanser yang mana bila dia mula bertapak dalam diri kita, payahlah nak buang. Dia mungkin boleh hilang sekejap, tapi dia datang balik sebab sel dia tu dah ada dah dalam diri kita. Okay. Jadi bila kita faham begitu, kita nak masuk dalam golongan yang pertama tadi, Pak Sharifah kan. Dia lambat marah dan cepat hilang marah. Justru orang yang cepat hilang marah ni, sempat ke dia fikir nak tunjuk memek muka ke, gerak badan ke. Jadi dia akan cuba kawal benda tu. Dia akan cuba kawal. Sebab kadang-kadang orang yang buat mimik muka ni lebih menyakitkan hati berbanding dengan orang yang sebut direct dengan lisan kadang-kadang. Jadi kena hati-hati. Yang kedua, apa pun kita kena tahu satu perkara yang penting ini. Saya rasa betul dah. Awsaku, betul ke? Awsaku betul. Awsaku ural iman ya. Awsaku ural iman. Kat mana ni tengoknya punya baris ya. Okay, kat sini ada kot ya. Awsaku ural iman. Maknanya benda yang paling kuat, ikatan iman yang kuat. Apa dia? Al-hubbu fillah. Kasih kerana Allah. Wal bughdu fillah. Benci, geram pun kerana Allah. Ya, benci, geram pun kerana Allah. Kita nak macam itulah. Ataupun kita kalau nak marah pun kita marah cara Nabi Musa. Kita marah cara Nabi Musa. Ini marah dari Nabi Musa, ibu-ibu sekalian. Walamma sakata Musal ghadab akhazal alwah. Apabila Nabi Musa sakata. Sakata ni artinya apa ibu-ibu? Artinya mendiamkan. Dan apabila Nabi Musa mendiamkan perasaan marahnya. Jadi kenapa Allah Ta'ala guna perkataan sakata bukan zahaba? Kalau zahaba hilang. Walamma zahaba Musal ghadab. Apabila hilang perasaan marah. Tapi Allah Ta'ala tak guna perkataan zahaba. Allah guna perkataan sakata. Sakata ni diam. Okay, kalau lihat tafsir Sa'di, dia sebut sakana ghadabahu, maknanya dia menenangkan perasaan marah dia. Perasaan marah tu ada tak? Ada. Dia ibarat seekor harimau yang sangat buas, yang tunggu untuk menerkam mangsa. Jadi sekarang ni dia menjinakkan harimau tersebut. Binatang buas dalam diri dia tu dia jinakkan. Sabar, sabar, sakana ghadabahu. Ya. Baik. Ataupun ada lagi tak syarahan lain daripada Al-Baghawi pun sama, sakana menenangkan pun sama, sakana menenangkan perasaan marah pun sama juga oleh Al-Qurtubi. Okay. Mana lagi? Pun sama juga oleh At-Tabari. Jadi semua ulama menyatakan
Nabi Musa, perasaan marah Nabi Musa tu ada tak? Ada. Tapi dia sakana, dia mendiamkan, menjinakkan perasaan marahnya yang bagaikan binatang buas yang meronta-ronta dalam diri. Jadi begitu ya. Jadi kalau kita marah kerana Allah, alhamdulillah. Marah kerana benci, tak cakap apa pun. Assalamualaikum Ustaz. Bukankah Waalaikumsalam. kalau tak silap saya, bukankah Nabi Musa ni dia dah lepas dia tarik dia punya adik dengan Lehia dia tu, dia sakana, maknanya dia telah menzahirkan kemarahan dia dulu. Ya. Okey. Berkaitan dengan Nabi Musa menarik rambut dan juga lihiyah janggut Nabi Harun tu, ibunya, dia ada khilaf kalangan ulama. Okey. Kalau kita ambil pandangan yang pertama, memang Nabi Musa marah kepada Nabi Harun. Okey, dia marah Nabi Harun. Tapi dia lepas dia pergi empat Nabi Harun tu, dia marah Nabi Harun, itu marah bukan marah benci. Tapi marah kerana dia nak tahu adakah Nabi Harun melaksanakan tanggungjawab dengan betul ataupun tidak. Jadi ibaratnya seorang bapa yang marah pada anak, adakah itu tanda benci? Tak benci. Tapi nak tahu kenapa anak buat macam tu kan. Dan yang dia tenang tu ialah dia setelah kemarahannya kepada kaumnya tenang, barulah kemudiannya dia pergi jumpa dengan kaum dia. Jadi marah pada Nabi Harun tu cerita lain. Tapi cerita yang ini dia menenangkan marah dia, dah tenang marah dia, baru dia deal dengan kaum dia. Kerana kita beza bila kita jumpa dengan orang yang memang level tinggi, kita marah pun macam pekerja yang cemerlang. Kita marah pun bukan merendahkan moral dia, bahkan meninggikan moral dia. Oh, bos marah je, nanti akan aku tunjuk kemampuan aku yang sebenarnya. Nabi Harun macam itulah. Marah pun Nabi Harun makin hebat. Baik, tapi kalau dengan orang lemah semangat ni, kalau kita marah, lari dia. Dia jenis orang yang tak kompeten ni, kalau kita marah sikit, bos marah sikit, lari terus dah, merajuk dah. Padahal gaji kita bayar. Jadi Nabi Musa ni, dia tahu perangai kaum dia ni tak boleh kena marah, dia kena sejuk. Maka Nabi Musa tunggu sejuk dulu, baru Nabi Musa pergi deal dengan kaum dia. Itu pandangan satulah ibunya. Pandangan yang kedua yang dipilih oleh sebahagian ulama seperti Al-Qurtubi dan lain-lain, Nabi Musa dia tarik rambut dan janggut Nabi Harun tu bukan kerana marah. Tapi itu style orang Arab yang mana bila dia nak pujuk, bila dia nak menyantuni seseorang, dia pegang janggut. Jadi pegang janggut tu dengan tujuan menyantuni. Dari benda ni saya dah bahas panjang dalam satu program. Bermakna Nabi Musa menyantuni Nabi Harun dan dia tarik dekat tu supaya mereka dapat sembang diam-diam. Cuma Nabi Harun bimbang. Tindakan Nabi Musa ni akan disalahfahami oleh Bani Israel dan menganggap ada konflik antara mereka berdua. Justru Nabi Harun pun kata, la ta'khuz bi lihyati wala bi ra'si, jangan kamu tarik rambutku, janggutku dan juga kepalaku. Kerana apa? Nanti apa kata Bani Israel? Mereka ni berjenis sangka buruk aja. Ada pandangan ulama yang kata demikian. Jadi ala kullin, Nabi Musa mendiamkan marah apabila berhadapan dengan Bani Israel. Wallahu a'lam. Boleh je ibunya? Terima kasih Ustaz, terima kasih. Boleh. Clear. Terima kasih. Pak Sharifah silakan. Itu dalam kehidupan kita diajar bila kita marah, kita istighfar banyak-banyak sebab kemarahan itu adalah bisikan syaitan. Dan Betul. api dilawan dengan api, dia menjadi tambah teruk. Jadi kita kena istighfar banyak-banyak dan apa tu istiazah supaya kita tenang. Terima kasih banyak Pak Sharifah, sama yang Kak Ina sebut, cepat-cepat istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Okey, terima kasih banyak. Tapi ala kullin, marah kerana Allah itu tanda keimanan yang kuat. Siapa yang tidak ada perasaan marah kerana Allah, itu bukan mukmin. Dia tengok orang berjudi pun tak marah. Ya, tengok orang berzina pun dia tak marah. Dia kena ada perasaan marah. Cuma bagaimana dia menangani perkara tersebut, itu cerita lain lah. Baik. Kemudiannya hadis yang kedua berkaitan dengan tajuk yang sama, marah ketika menyampaikan ilmu.
Okey. Hadis ini pula riwayat daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini Abu Musa ya. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an asya'a karihaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan beberapa perkara yang Nabi tak suka. Ya, yang Nabi tak suka. Falamma uksira alaihi ghadib. Bila makin banyak soalan yang tu, macam-macam soalan yang bukan-bukan tu, ghadib. Nabi SAW mula rasa marah. Summa qala linnas, saluni amma syi'tum. Kemudian Nabi pun berkata kepada sahabat-sahabat baginda, kamu tanyalah nak tanya apa pun. Maknanya Nabi dah mula marahlah tu. Dalam bahasa Kelantan sebut mecok. Ibu-ibu faham ke apa maksud mecok? Tak. Saya pun dah lama kat Anis ya, tak guna kata mecok ni. Saya memang orang Kelantan tapi saya bukannya Kelantan yang guna bahasa pekat. Kat rumah pun kami tak biasa guna bahasa yang pekat. Kecek Kelantan tapi bukan kecek pekat. Baik. Jadi mecok ni dia iras merajuk. Iras merajuk tapi nak kata merajuk sepenuhnya tak juga, tapi iras merajuk. Mecok. Nabi pun mecok ataupun Nabi merajuklah kita katakan. Nabi kata saluni amma syi'tum, tanyalah nak tanya apa pun. Okey. Tapi orang tak faham. Ini bukan sahabat-sahabat label besar lah. Ini sahabat-sahabat yang biasa-biasa ni tak faham yang Nabi SAW merajuk. Yang Nabi tadi bagi buah tu buah kilas. Buah kilas bukan. Nabi kata buah yang Nabi sebut benda tu bukan Nabi suruh tanya pun. Maksud Nabi saluni amma syi'tum, tanyalah apa yang kamu nak tanya pun, artinya dah lah tanya. Itu maksud Nabi. Baik, macam kita geram dengan anak kan, nak main game je. Alhamdulillah anak saya tak ada main game lah. Tapi setengah orang tu dia geram dengan anak main game, mainlah game sampai tua. Adakah itu perintah main game sampai tua? Tak. Artinya berhentilah main game. Itu maksud dia. Qala rajul man abi. Seorang lelaki pun dia tak faham apa maksud Nabi. Dia tanya, Rasulullah, ayah saya siapa? Nabi berkata, abuka Hudzafah. Ayah kamu Hudzafah. Faqama akhar faqala man nabi ya Rasulullah. Orang lain pula tanya, siapa ayah saya ya Rasulullah? Nabi kata, abuka Salim maula Syaibah. Ayah kamu Salim, maula kepada Syaibah. Hamba pada Syaibah. Falamma ra'a Umar ma fi wajhihi ay sallallahu alaihi wasallam, bila Umar tengok Nabi dah lain macam dah muka Nabi ni, qala ya Rasulullah inna natubu ila Allah azza wajalla. Ya Rasulullah, kami bertaubat kepada Allah azza wajalla. Tak, cukup-cukup yang tanya lagi. Bukan Umar tak terlibat pun, tapi Umar tengok tu, ya Allah habislah kita, Nabi dah marah dah ni. Kenapalah orang tak faham maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kami bertaubat kepada Allah. Dah tanya, itu maksud dia. Jadi sebenarnya sahabat-sahabat Nabi yang duk tanya-tanya tu bukan apa. Kadang-kadang kita ni kan suka tanya benda yang bukan-bukan. Ya. Sahabat Nabi ni dia suka tanya, dia nak tahu Rasulullah, kalau Rasulullah kenal ayah dia, banggalah dia. Rasulullah, ayah saya siapa? Rasulullah kenal ke sebenarnya ayah saya siapa? Ayah kamu Hudzafah. Wah, Rasulullah tahu ayah aku rupa-rupanya. Banggalah. Boleh cerita pada orang, Rasulullah kenal ayah aku. Ayah kau, Rasulullah kenal. Jadi bangga tu ada. Sebab tu dia tanya soalan bukan-bukan tu. Marah Rasulullah. Umar dapat cam. Rasulullah tak berkenan dengan soalan-soalan tak penting ni. Umar kata dah cukup. Kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Apa ceritanya ibu-ibu yang saya kasihi? Okey, ceritanya begini. Lelaki yang bangun tu dikatakan bernama Abdullah bin Hudzafah Al-Qurashi As-Sahmi. Dia tanya, man abi? Siapa ayah saya? Abuka Hudzafah. Jadi dia ialah Abdullah bin Hudzafah Al-Qurashi As-Sahmi. Lelaki yang pula tanya tu, man abi ya Rasulullah? Ayah saya siapa? Abuka Salim maula Syaibah. Namanya Sa'ad. Sa'ad bin Salim maula Syaibah bin Rabi'ah. Radiyallahu anhum. Ya, radiyallahu anhum. Baik.
Sekejap ya, saya tengok satu benda lagi. Okey. Sekejap. Okey, dalam bab ini, kadang-kadang kita pun suka bertanya soalan yang bukan-bukan. Sepatutnya dalam bertanya ni dia ada fiqh soal. Fiqh ataupun kaedah dalam bersoal jawab. Contoh ibu-ibu sekalian ya, contoh. Kita diberi peluang untuk berjumpa dengan Perdana Menteri. Oh, Perdana Menteri ni turun ni. Tambah-tambah di Melaka lah, orang Melaka kan. Perdana Menteri turun, jumpa dengan orang Melaka. Okay, baik. Apabila kita bertemu dengan Perdana Menteri ni, okay, maka kalaulah kita diberi peluang untuk sembang dengan Perdana Menteri, bukan Melaka lah. Kita diberi peluang untuk sembang dengan Perdana Menteri. Berapa lama peluang diberikan? Selama 10 minit ataupun 15 minit. Apakah soalan yang kita nak tanya kepada Perdana Menteri? Benda ini amat diberikan penekanan oleh Naib Chancellor Universiti Malaya sekarang. Profesor, Datuk, Doktor, IR, semua gelaran dia ada, Hamdi. Okay, baik. Profesor Hamdi ni, saya baik dengan beliau dahulu. Pernahlah pergi makan mamak sekali, sembang berjam-jam dengan beliau. Memang baik pun beliau merobi kami dahulu. Dan Alhamdulillah, beliau telah dilantik menjadi Naib Chancellor. Dan baiklah, dia still orang yang humble, merendahkan diri. Naib Chancellor ni, orang nombor 1 lah pentadbiran di universiti. Memang tetap orang baik, tetap mementingkan terbiah. Dan bila dia pegang Naib Chancellor pun, dia begitu mengambil berat tentang pendidikan untuk para pensyarah dan staf, supaya pensyarah dan staf ini bukan sekadar menjadi lecturer yang berkongsi ilmu semata-mata, bahkan ada jiwa at-tarbiyah at-ta'dib, tarbiyah pendidikan dan mengadabkan pelajar itu sendiri. Okay, baik. Jadi beliau beberapa kali menekankan kepada saya dan kawan-kawan, kita ni kalau kita ada peluang jumpa dengan orang-orang yang besar, apakah soalan yang kita nak tanya kepada mereka? Jadi kena tahu tu, bukannya ikut dan je sembang. Bukan sembang benda kosong-kosong. Okay. Contohnya kalau saya ada peluang nak jumpa Naib Chancellor, mana-mana universiti, saya akan tanya, bagaimanakah Datuk menguruskan soal ilmu, kualiti pendidikan dengan kualiti perasaan kemanusiaan? Yang lecturer, staff yang berjuang habis-habisan untuk meningkatkan kualiti universiti ni, perasaan mereka, emosi mereka pun tercedera kerana banyak sangat kerja yang kena buat ni. Jadi macam mana kita nak memadukan kedua-dua benda ni? Kita dah beristeri 2 dah ni. Satu isteri namanya kualiti universiti, sudut pencapaian akademik. Isteri yang kedua bernama perasaan. Jadi macam mana kita nak gabungkan kedua-duanya? Itu soalan yang kalau boleh saya jumpa, saya nak tanya yang itu. Okey, baik. Jadi begitu juga kalau kita jumpa dengan siapa lagi? Kita jumpa dengan Menteri Kesihatan, KJ. Jadi apa soalan kita nak tanya? Takkan kita nak tanya soalan, Datuk KJ berapa sekarang ni dia punya COVID ni? Berapa ramai yang kena dalam minggu ni? Bila agaknya nak kurang? Takkan soalan tu kita nak tanya. Benda tu kita boleh dapat sendiri data. Tanya Kak Lina pun, Kak Lina boleh cerita secara lebih terperinci. Jadi kalau jumpa Datuk KJ, mesti kita tanya soalan yang lebih sesuai dan sukar untuk kita dapat di tempat yang lain, melainkan kita sembang dengan dia je baru kita dapat soalan tersebut. Jadi maknanya ini dipanggil fiqh soal. Kalau dengan Perdana Menteri, dengan KJ pun kita kena betul-betul cari soalan apalah nak tanya. Hatta sesama kita pun. Kalau saya jumpa dengan seorang pakcik tu pandai dalam bab penternakan lebah, apa namanya tu? Yang orang buat madu apa? Madu apa ya? Madu kelulut. Madu kelulut. Bagus. Terima kasih Kak Nah. Kalau kita jumpa dengan pengusaha madu kelulut, so kita kena tanya soalan berkaitan dengan madu kelulut. Jangan kita pergi tanya pasal minyak zaitun pula, tak kena mengena dengan dia. Jadi itu cara kita bertanya soalan. Kalau dengan pengusaha madu kelulut pun kita ambil kira,
Hatta kalau dengan petani pun kita fikir apa soalan yang sesuai. Dengan penjual kedai runcit pun ada soalan dia. Apalagi dengan Perdana Menteri, menteri-menteri YB dan sebagainya. Dan lebih-lebih lagi kalau yang kita nak sembang tu ialah Nabi Muhammad SAW. Lagilah soalan tu soalan yang level yang sesuai dengan Nabi je. Yang kita tak dapat dengan orang lain, kita hanya dapat dengan Nabi SAW. Yang inilah yang memerlukan satu kebijaksanaan dalam mengurus soalan, sehingga kan Allah Ta'ala nak minta para sahabat ini jaga kualiti dengan Nabi SAW. Allah kata apa, ibu-ibu? Okay, cuba kita lihatnya. Sampaikan Allah nak suruh jaga ni dengan Nabi ni, jangan buat main-main. Kena hargai masa Nabi. Nabi ni sibuk. Nabi tak ada masa nak layan soalan yang bukan-bukan. Okey, Nabi layan je umat dia, tapi kita jangan membazirkan masa Nabi. Allah kata apa dia? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Idza najaitumur rasul, bila kamu ada perbincangan dengan Nabi SAW, faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah, dahulukan perjumpaan itu dengan sedekah. Maknanya pada peringkat awal wajib sedekah. Jumpa dengan Nabi tu, jumpa dulu mana-mana orang yang miskin, bagi dulu RM10 sebagai contoh, baru boleh sembang dengan Nabi SAW. Kenapa? Macam yuran komitmen. Kalau program dia ada yuran komitmen. Kalau bagi free, kadang-kadang bagi free tak datang pun. Dan bila bagi free, lah benda free, buatlah kadar je. Tapi bila dah bayar, nak tak nak kena bagi komitmen. Kena bersungguh, aku dah bayar ni, takkan aku buat tak tahu je. Kecuali orang kaya bayar pun buat tak tahu, rugilah kan, rugilah. Jadi kalau tak mampu, Allah Ta'ala pada awalnya wajib, kemudiannya Allah tidak wajibkan. Kalau kamu tak mampu, wataballahu alaikum, bertaubat kepada Allah, faaqimus salah, kerjakan salah, wa atuz zakat, tunaikan zakah, wa ati'ullaha wa rasulah, taati Allah dan Rasul. Ini semua kualiti persediaan sebelum jumpa Nabi SAW, nak sembang dengan Nabi. Justru apa soalan para sahabat yang level-level tinggi, yang cerdik jumpa Nabi ni, tuan-tuan sekalian, ibu-ibu sekalian. Antara soalan para sahabat ialah, saya pun tak ingat dia punya mukadimah dia tu. Okey, apa benda tu? Wa yubaiduni anin nar ke? Anta minan nar. Akhbarani bi'amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar. Okey. Dia kat sini. Kita cuba lihat macam mana soalan kualiti tinggi yang ditanyakan oleh para sahabat ya. Ingat ya ibu-ibu, kalau ini dia lambat sikit. Ad-durarus saniyah, dia lambat sikit, mungkin dia berat kot. Okey ni. Oleh Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Ini hadis dia, hadis riwayat Tirmizi. Apa katanya? Kuntu Mu'az bin Jabal. Saya bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan di safar. Fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasir. Dia ada puluhan duduk dekat dengan Nabi. Dia pun jumpa Nabi. Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, tolonglah cerita pada saya tentang amalan yang boleh memasukkan saya ke dalam syurga dan menjauhkan saya daripada neraka. Apa kata Rasulullah? Laqad sa'altani an azim wa innahu layasirun ala man yasarahu Allahu alaihi. Kamu dah tanya soalan besar ni. Nabi puji. Soalan kamu ni level tinggi. Levelnya isu nak masuk syurga, nak jauh dari neraka. Namun Allah Ta'ala mudahkan kepada sesiapa yang Allah mudahkan. Jadi situ Nabi pun cerita hadis ini, hadis yang sangat menarik dan ada disebutkan oleh Al-Imam Nawawi
dalam kitab beliau hadis 40 boleh ibu rujuk. Tapi ceritanya kualiti bertanya pada Nabi SAW. Jadi kalau jumpa Nabi tak payah tanya soalan bukan-bukan. Kadang-kadang kita suka tanya soalan macam mana ibu-ibu sekalian ya. Soalannya macam mana. Kita suka tanya berkaitan dengan, kalau kita tak tanya direct pun kita suka tertanya-tanya. Kita suka tertanya-tanya tentang soalan yang bukan-bukan. Contohnya bagi sebahagian peminat-peminat sufi dia akan tanya, Tok Guru tu mimpi ke jumpa Nabi? Kalau Tok Guru tu tak mimpi jumpa Nabi, low kelas lah, tak payah belajar lah dengan dia, dengan Nabi pun tak mimpi. Jadi isu mimpi tu dia diangkat-angkat. Ya? Tok Guru tu mimpi jumpa Nabi ke tak? Kalau mimpi jumpa Nabi, wah ini hebat. Ini hebat. Boleh kita berguru dengan dia. Jadi benda tu yang diangkat. Sedangkan benda tu bukan isu penting pun. Bukan isu penting pun, tak pernah pun para sahabat duduk bahas. Kau Ali, kau mimpi jumpa Nabi tak lepas Nabi meninggal? Yang kau nak jadi khalifah ni? Tak ada orang bertimbuk persoalan itu. Tapi sebagian orang dia suka tanya soalan-soalan yang demikian. Soalan-soalan yang bersifat mistik gitu. Padahal itu bukan satu keutamaan. Banyak lagi lah soalan yang bukan-bukan yang saya sendiri pun, ya Allah, tanya soalan macam ni geram masa kan. Jadi maknanya kena tahu soalan macam mana yang harus ditanya. Soalan macam mana yang kadang-kadang ada orang tanya soalan yang ini bukan soalan ilmu lah. Tapi kadang-kadang tanya soalan yang Allah geramnya kita nak jawab. Contoh, ada saya terserempak, ini pun baik kali saya hadapi benda ni. Terserempak dengan orang surau. Orang surau tanya, Ustaz, bila nak datang surau kami? Okey. Saya dalam hati kata, bukannya aku boleh datang ke surau Tuan Haji, terus-terus bagi ceramah. Nak datang surau Tuan Haji, nak tak nak Tuan Haji lah yang kena jemput saya. Bukan saya ke Tuan Haji saya nak ceramah hari ni. Jadi datang-datang jumpa kita. Bila Ustaz nak datang surau saya? Bila? Okey. Jadi soalan tu soalan tak kena. Dia pula tanya kita nak bila nak pergi surau dia, padahal kita tak dijemput. Macam mana kita nak pergi surau dia kan? Okey, jadi benda-benda macam ni, pengurusan soalan tu, dia kena cara. Tapi ialah kita marah pun jangan tunjuk muka. Kita sabar. Soalan itu pun nak marah kenapa kan? Tapi geram tu ada. Geram tu ada, bukan nak marah, menenting apa tak. Geram tu. Begitu juga saya masih ingat sampai sekarang soalan kelakar. Tapi benda ni peribadilah saja nak bercerita pada ibu-ibu ya. Ketika kami nak dapat anak yang pertama, kami pergi ke hospital Sungai Buloh. Masa tu muka isteri saya sepucat-pucatnya. Ya, dia start sakit Zuhur, Maghrib tu dah bersalin dah. Kami sampai tu dalam pukul 3 petang macam tu, 2 sebelum ketiga lah kot. Dengan mukanya pucat, dengan perutnya nampak perut orang mengandung. Bila-bila masa saja nak bersalin tu. Jadi sampai-sampai je boleh nurse tanya, datang nak buat apa? Okey. Tak adalah tanya elok-elok, datang buat apa tu, dengan tunduknya tak tengok muka kita kan. Sepatutnya tanya, Cik, boleh apa-apa saya bantu? Macam mana keadaan Cik sekarang, Puan sekarang? Okey, itu pun ceritalah. Dia sekarang sakit sangat. Sakit. Cepat-cepat masuk ke dalam. Bukan datang buat apa? Jadi bila tanya macam tu, kita pun, itu yang membuatkan kita segeram tu, nak berurusan dengan baik seterusnya. Okay. Jadi benda-benda sebegini, ada benda yang perlu dipelajari. Sekejap ya. Sampai kelas. No. Sekejap ya, sekejap. Okey. Sorry, ada sedikit gangguan je. Semua nak keluar dulu, bateri phone habis. Tak charge rupanya. Okey, tak apa Kak Lina.
Apa saya sebut tadi? Kak Anis? Itu Ustaz tadi tu. Soalan daripada nurse tu. Nurse. Nurse tu dah habis Tanya cerita dia. datang nak buat apa. Okey, dah habis cerita tu. Tak bersalin. Okey. Jadi ceritanya pengurusan soal jawab tu. Okay, tak apa. Itu peribadi. Itu sekadar saya nak celah aja. Tak perlu jadi isu lah. Jadi begitulah dalam apa keadaan pun, bagaimana kita nak mengurus persoalan dengan cara yang betul. Ya, persoalan dengan cara yang betul. Dan juga ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, seorang guru ataupun seseorang yang ditanya tadi, kalaulah dia marah dengan soalan-soalan yang ditimbulkan, dia ada hak untuk marah. Dia ada hak untuk marah. Tapi sebagaimana yang kita kongsikan tadi, bagaimana Nabi SAW mengurus perasaan marah dia. Nabi marah tapi Nabi ada ke Nabi cela kepada sahabat? Sahabat masa tu dia dalam proses nak belajar lah. Jangan kita salahkan sahabat pula kerana mereka dalam proses tarbiyah. Jadi ada ke Nabi marah? Kau ni memang tak boleh harap. Kau tak faham lagi? Tak ada, Nabi tak sebut begitu. Nabi geram Nabi pun Nabi kata selalunya masyitum. Nabi sebut merajuk lah. Tanyalah nak tanya apa pun. Dan bila orang tanya Nabi jawab. Nabi tak adalah tunjuk Nabi ni marah tu. Tapi nak ceritanya dengan Nabi macam tu pun orang kata Nabi marah. Padahal Nabi ni bukanlah marah sebagaimana orang yang marah. Tapi betul ibu-ibu sekalian, orang soleh ni, Nabi lagilah cerita yang rendah pada Nabi. Orang soleh, kalau dia marah sikit pun kita rasa, ya Allah, takut sangat. Ya, takut sangat. Walaupun kadang-kadang dia tak marah, tapi cara dia tu macam marah. Kita, ya Allah, aku ni buat salah ke? Sampai macam tu. Orang yang soleh. Jadi, pada orang soleh tu, dia marah sikit je. Cuma dengan marah sikit tu, kita rasa betul-betul dia marah pada kita. Okay, baik. Jadi di sini, penting untuk kita pengurusan soal jawab dan penting untuk kita menguruskan perasaan marah kita, dan hadis ini menunjukkan keutamaan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yang dapat mengecam betapa Nabi SAW sebenarnya dalam keadaan marah. Betul Kak Anis, kalau orang tak biasa marah, tiba-tiba marah, kita rasa takut. Saya ada pengalaman, 2 orang kawan saya ni, satu junior dan satu lagi super senior. Yang super senior ni Ustaz Izwan Yusof, Dr. Izwan Yusof yang JAKIM, yang duk handle LGBT. Memang layaklah dia handle LGBT. Kalau saya handle LGBT, memang saya mengamuk dah, tension setiap hari kan. Dia boleh handle sebab dia memang seorang yang sangat lembut. Dia marah tu muka dia merah lah, tapi kita pun tengok, ya Allah, dia boleh kawal lagi. Lembut sangat Ustaz Izwan ni. Kita tak tahu bila masa dia marah sebenarnya. Dan junior saya pun begitu. Sampai saya tanya dia, Wan tak pernah marah ke? Dia kata, apa dah tahulah Bezu. Dia orang Kelantan lah. Tak tahulah Bezu. Anak tak tahu bila nak marah. Ya Allah, dia marah tapi marah dia tu, mukanya tetap manis. Dia tetap senyum. Dia marah tu kita pun heran. Marah ke? Tak marah ni. Tapi nampaknya macam marah. Tapi caranya tak marah. Dia sampai ada orang sampai level macam tu. Marah tapi tak nampak marah. Tapi nak kata dia tak marah, memang dia marah pun. Jadi kerana apa? Kerana dia seorang yang penyabar, roman, muka dia tu tetap manis walaupun dia marah. Kalau Ustaz Izwan tadi merah je muka dia. Itu je kita nampak kalau dia geram sangat tu. Dan itulah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Marah, tapi Nabi boleh mengawal perasaan marah. Tapi kita yang tengok tu kita rasa takut dah. Nabi marah sungguh dah ni. Tapi kita tak tengok lah. Kalau guru marah sungguh dah ni. Okey, begitulah. Wallahu a'lam. Ada sebarang perbincangan, ibu-ibu? Kalau ada sebarang tambahan pun silakan, ya. Macam mana Ustaz saya tanya? Macam mana nak jadi tak marah macam kawan Ustaz tu, marah pun senyum, macam mana nak jadi? Tak tahulah Kak, saya pun bukan macam dia Kak. Saya pun tak berjaya lagi. Saya ni masuk level, saya bukan jenis pandai baran lah. Dan kita boleh tahu diri kita sendiri kan. Kalau saya marah pun sekejap je. Saya lepas sekejap tu tak ada lah.
Itu kategori saya. Tapi nak sampai kategori kawan marah tapi tak nampak marah tu, saya pun tak tahu macam mana. Sebab kalau saya marah, orang nampak lah saya ni marah. Cuma saya bukan jenis meleret. Saya cepat hilang. Okay, tapi kawan saya tu levelnya tinggi sikit. Dalam bab tu tinggi sikit. Dia cool je. Masya Allah ada orang macam tu. Ya, hebat lah, hebat. Tapi itulah manusia ni, dia tak boleh sama. Dia tak boleh macam tu je semua. Kalau macam tu je semua relax, cool je semua, payah juga kita kan. Dan sebab itulah saya betul-betul mengambil pedoman cerita Nabi Musa dengan Nabi Harun. Jadi ada manusia tu dia relax, dia cool je. Ya, dia cool. Kalau kita belajar ilmu yang ibu-ibu selalu ikut pengajian ilmu, contoh siapa orang yang jenis cool, steady, yang saya tengok lah. Contohnya Dr. Azrul. Dr. Azrul Azlan. Saya dengar pembentangan dia tu cool je. Suka je kita dengar pembentangan dia. Okay. Tapi kalau kita, itu macam perwatakan Nabi Harun. Saya tak kata Dr. Azrul tu Nabi Harun. Perwatakan tu. Tenang, cool. Tapi ada juga perwatakan semangat. Semangat macam Nabi Musa, jenis orang semangat. Tapi dia tengok keadaan. Tam mana dia semangat, tam mana dia nak kena slow down tu. Nabi Musa jenis semangat. Jadi kalau kita tengok jenis orang semangat tu, ialah macam kalau yang kita belajar lah. Macam Ustaz Zahiruddin ke, jenis semangat tu. Jenis gelak-gelak, happy kan. Ustaz Zahiruddin, Ustaz Syahari, Ustaz Syahmi, jenis semangat. Pun penting sebab kalau orang cool je, dia cool sampai sudah dia kalau Nabi lain lah, jangan kaitkan Nabi Harun je. Tapi ada orang cool je, dia steady lah. Kalau kita duduk buat organisasi dengan dia, kita nak pergi laju lagi tapi dia cool, relax je. Dia ni nak buat kerja ke tak buat kerja, dia buat kerja tapi cara dia tu. Maka kita perlukan orang yang semangat. Macam Ustaz Syahari, Ustaz Syahmi, jenis semangat tu. Dia memang nak pergi laju lagi, nak laju ke depan lagi, dia semangat. Jadi kedua-dua jenis orang ni memang kena ada. Dr. Muhammad Yahya jenis orang cool kan. Tapi dua-dua kena ada. Kalau orang cool je ada, memang tak boleh pergi laju organisasi setakat saya tengok. Kalau orang semangat je ada, tak ada orang cool, boleh pergi laju tapi tak ada pengimbang. Jadi nak tak nak dua-dua kena ada. Ya. Kalau saya ni, saya bukan jenis cool lah. Saya jenis semangat sikit. Cuma dalam dengan ibu-ibu ni bukan jenis macam tu sangat lah. Kalau organisasi, saya jenis semangat sikit. Tapi yang jenis cool ni, dia jadi pengimbang kepada orang yang bersemangat. Saling mengimbangi antara satu sama lain, insyaAllah. Kalau Ustaz, dalam family Ustaz tak boleh cool down je Ustaz. Kalau cool je tak boleh Ustaz. Dia kena ada seorang cool, seorang tu tegas sikit. Baru okey kan. Betul Kak Liza. Itu Kak Liza lah yang pandai daripada saya pengalaman. Ustaz, Ya. Kak Liza nak share kalau Kak Liza, kalau ada rasa marah, Kak cepat-cepat baca surah Al-Mu'minun ayat 97 hingga 98 tu. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Okey. Sekejap, sebelum tu Kak Liza, saya silap faham. Siapa yang bercakap sebelum Kak Liza tadi? Bukan orang lain tu. Kak Ana. Kak Ana, itulah saya Kak tengok. Ana Rasa Ustaz. suara Kak Liza ni cool sikit, Kak Ana semangat. Lain Kak pula Ana yang saya cakap kalau dalam keluarga dia kena ada seorang betul. cool, dia kena ada seorang yang tegas. Tak bolehlah dua-dua cool aja. Betul Kak Ana. Kak Ana tak lah boleh. yang tegas tu Nak macam Kak mana Ana? Macam Kak Ana, suami Kak Ana dia sebenarnya garang tapi dia bagi peluang Kak Ana lah yang marah anak-anak sebab Menggarang. Kak Ana memang garang tapi suami Kak Ana dia tak suka marah anak-anak. Sebab dia rasa macam anak-anak perempuan kan, dia takut macam bila dia marah tu dia takut melampau. Sebab tu dia selalu pesan jangan buat ayah marah sebab ayah ni lelaki. Lelaki kalau marah kadang-kadang dia tak boleh nak kawal kan. Jadi dia bagi peluang Kak Ana je lah yang marah. Jadi dia pun cool aja. Itu pun pengurusan juga pengurusan. Macam kami gilir-gilir. Masa saya marah saya cool. Masa dia marah saya pula cool. Jadi yang penting kita jangan marah lama. Saya memang tak ajar marah lama lah. Saya marah sekejap je, saya baik semula. Dan saya ingat, sebelum tu kasih banyak Kak Liza. Satu doa yang baik. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin
wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ya, terima kasih banyak. Dan apabila kita marah, maka ilmu tidak akan berkembang yang baik. Itu je. Sebab itulah apabila datang seseorang tanyakan Nabi SAW. Cuba tengok hadis ni. Hadis ini sangat deep, ya. Sangat deep. Ausini la taghdab. Masih kita tengok yang image, ada tak yang image menarik sikit? Yang ini. Anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ausini. Jumpa dengan Rasulullah, dia sebut, Rasulullah bagilah saya nasihat. Apa kata Rasulullah? La taghdab. Jangan kamu jadi pemarah, ya. Jangan marah. Qala afaraddada miraran qal la taghdab. Nabi ulang lagi, jangan marah. Kenapa? Bila kita tidak marah, maka kalau dalam bab penyampaian ilmu yang menjadi fokus perbincangan kita pagi ini, barulah seorang guru dapat menyampaikan ilmu dengan baik. Sebagaimana begini, sebagaimana Imam Syafi'i ada seorang murid yang sangat perlahan, namanya Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Sangat slow. Habis kelas je, Imam Syafi'i kena jumpa dengan dia, terang dia banyak kali. Cerita banyak kali, ulang sampai lekat dalam kepala dia. Rahimahullah. Ya. Jadi, tapi Imam Syafi'i sayang pada Rabi' tu, dia tak kisah pun, dia sayang. Jumpa dia cerita, ulang sampai akhirnya Rabi' itulah yang menjadi penulis Kitabul bagi Imam Syafi'i. Sebahagian Imam Syafi'i tulis, sebahagian Rabi' tolong tulis apa yang diajarkan oleh Al-Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i ni ada jiwa pemarah, lari anak murid. Dan ini berlaku kepada At-Tahawi dengan Muzani. Ya, At-Tahawi dengan Al-Muzani. Saya pun tak tahu ada tak ada ni. Cuba kita lihat. At-Tahawi wal Muzani. Muzani ni murid Imam Syafi'i juga. Antara murid kanan Imam Syafi'i, dan beliau pakcik kepada At-Tahawi. Tahawi ni terkenal dengan, ini ada kisah At-Tahawi ma'al Muzani. Apa tadi? Tahawi ni, Muzani tu pakcik dia. At-Tahawi terkenal dengan kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Muzani ni garang sangat bila mengajar Tahawi. Menyebabkan akhirnya Tahawi pun lari, dia pun tinggal terus mazhab Syafi'i. Dia tinggal mazhab Syafi'i dan masuk mazhab Hanafi. Akhirnya beliau menjadi pemuka dalam mazhab Hanafi dan beliau kata kalau pakcik aku hidup lagi, mau kagum dia. Baru menyesal. Gitu Tahawi. Jadi marah ni, kalau seorang guru sifatnya pemarah, memang lari. Saya pun ada guru yang saya kasih, dah meninggal pun. Dia orang muda, seorang yang menghabiskan masa dengan ilmu hadis. Tapi beliau ni seorang yang jenis ni sikit, tegas sangat. Menyebabkan saya ni payah nak berhubung sebagai murid, boleh mengadu apa, payah sikit. Sampai kali call dia pun sembang panjang-panjang, setengah jam, 45 minit. Masa nak pergi ke masjid Bandar Kotri Homes dulu, setengah jam perjalanan, setengah jam dah saya call dengan dia, ya. Tapi bukan setengah jam, sejam biasa perjalanan. Baik. Jadi, tapi beliau dah meninggal, rahmatullahi alaih. Kerana beliau ni agak tegas sikit, kurang meraihkan kita sebagai murid, saya lari juga akhirnya. Sepatutnya murid jangan larilah, sabar je lah dengan ketegasan tok guru tu sepatutnya. Tapi kita murid ni, kita manusia. Bila kita manusia, kalau garang sangat, kita lari juga. Walaupun sepatutnya murid kena bersabar di atas kegarangan guru. Tapi kalau contoh, kalau ibu-ibu tahu Dr. Wan Nasruddin UKM, seorang yang sangat lembut. Masya Allah. Ya. Saya jumpa dengan dia secara berdepan tu sekali baru. Tapi secara Dr. Wan Nasruddin, beliau banyak memperjuangkan isu pemakanan dan beliau menyatakan pemakanan sunnah ni semua ialah agenda marketing semata-mata. Baik. Dan dia Dr. Wan Nasruddin ni, saya biasa berhubung melalui alam maya lah dan call dia. Dan bila saya call dia, dia bagi semangat tu, ya Allah, betul lah, patutlah kalau orang sayang pada Dr. Wan Nasruddin. Lembut,
tidak mematahkan semangat, sentiasa merangsang kita ke depan, dan dia sebut, Ustaz, dia panggil saya Ustaz, patut panggil Zul je. Ustaz buat je. Teruskan ke depan. Kalau salah, kita betulkan balik. Yang penting kita buat dulu. Salah, kita betulkan. Dan kalau Ana tengok Ana tengok mana-mana yang boleh dibetulkan, Ana share nanti, Ana kongsikan. Lembut cara dia. Jadi di sini dia akan merangsang kita. Okey, guru kita support kita. Maka di situ kita akan jadi makin berani ke depan, ya. Begitu juga guru yang paling saya kasih, Maulana Asri Hafizahullah, ini guru saya dunia akhirat. Beliau ni lagilah. Ini Maulana Asri. Kalau belajarnya mungkin kita akan boring lah, kerana beliau memang ilmiah betul-betul. Tapi beliau memang seorang yang sangat mendorong kita untuk menuntut ilmu, tidak pernah memandang rendah kepada anak murid dia, sentiasa memberikan semangat untuk meneroka bidang yang baru. Itu kelebihan beliau, ya. Jadi dalam bab ini guru mesti pandai menguruskan emosi anak murid, ya, dalam menyampaikan ilmu. Begitu juga anak murid, jangan kita menaikkan kemarahan guru. Jangan menaikkan kemarahan guru. Baik. Kemudiannya Al-Imam Al-Bukhari telah memberikan beberapa maklumat, ibu-ibu sekalian, ya. Cuba lihat, ada ke sini, kat sini ada, di bawah sekali. Tanbih, dia kata. Tanbih, yakni peringatan. Minta maaf ya, saya tak tahu macam mana nak ada baris kat sini. Macam mana je nak bagi ada baris, ya? Mungkin boleh tengok di sini kot. Sekejap, Saluni amma syi'tum Islam. Alamak, macam mana nak bacanya? Apa benda saya tulis ni? Okey. Okey, sini kok ada baris ni. Kita tengok Sahih Bukhari, masya-Allah. Bukhari, Syuruhul Hadis, Fathul Bari, ada pun baris dia, masya-Allah, ada baris seronoknya. Ini kehebatan teknologi yang patut kita sangat hargai, ya. Mana dia punya, tak jumpa tempat pula. Mana ni? Tanbih. Kejap ya ibu-ibu. Tanbih. Tak muncul pun tanbih. Oh ni, tanbih. Ini. Tanbih. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani. Qasara al-musanniful ghadaba 'ala al-maw'izati wat-ta'lim duna al-hukmi. Pengarang kitab, yakni Imam Bukhari, beliau hanya mengkhususkan marah ini dalam bab memberi nasihat dan juga ilmu. Dalam bab memberi nasihat dan ilmu, guru, ibu bapa boleh marah anak. Nanti saya tanya soalan pada anak saya itu, hebat macam mana pun orang, walaupun dia jadi agung sekalipun, ada 2 orang dia tak dapat potong. Hebat macam mana pun orang tu. Siapa dia, ibu-ibu sekalian? Ibu bapa dia. Ibu bapa dia. Kasih Kak Anis. Siapa pun dia, hebat macam mana pun, dia tak boleh lawan ibu bapa dia. Sehingga guru saya dulu cerita, beliau belajar di Shubra, Mesir. Ada seorang guru qiraat yang buta. Yang buta, ibu dia yang pimpin dia selalu pergi pengajian ilmu. Dan garangnya Tok Guru ni, kalau dia marah aja, anak murid dia sana baca, dia tampar aja anak murid dia. Kalau kena muka lah. Kalau kena badan lah. Sebab dia buta, dia tak tahu. Dia ikut dan je. Garangnya dia. Garang-garang dia, kata guru saya, mak dia boleh marah anak dia ni depan ramai. Padahal anak dia tu Tok Guru besar dah. Tapi sehebat-hebat mana pun Tok Guru, dengan mak dia, dengan ayah dia tak boleh lawan. Itu lagi hebat. Makam lagi tinggi. Inilah ya, level ibu bapa yang bawah daripada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi musannif ni, Imam Bukhari kata marah ni dalam bab memberi nasihat dengan ilmu je. Tapi dalam bab penghukuman tak boleh. Dunal hukmi, dalam bab memutuskan sesuatu hukum tak boleh. Kenapa?
li'anna al-hakima ma'murun alla yaqdiya wa huwa ghadban. Lantaran seorang hakim telah diperintahkan agar tidak menjatuhkan hukuman semasa marah. Ya, semasa marah. Ya. Apa beza antara guru dengan hakim tadi? Wal farqu, beza antara guru dengan hakim tadi, kalau guru tak apa dia marah pun dia tidak menjejaskan apa-apa. Dia mungkin menjejaskan emosi anak murid tapi dia tidak menghilangkan nilai ilmu. Tapi kalau hakim dia marah je, dia boleh menghilangkan kualiti penghukuman dia. Sepatutnya kawan tu kena penjara setahun je tapi dia marah, dia dendam lama dah kawan ni. Kawan ni masa kecil dulu pernah lastik ayam dia sampai mati. Sampai besar dia dendam. Nah sekarang dia jadi hakim. Tengok-tengok kawan tu pula yang buat perangai jahat. Patutnya hukuman setahun. Saya jatuhkan denda 10 tahun penjara. Kerana marah tadi. Jadi tak boleh. Hakim dia kena sangat tenang. Tenang, tidak dipengaruhi. Sebab itulah hakim dia ada undang-undang kehidupan sendiri berbeza dengan undang-undang kehidupan kita. Kan? Macam penasihat syariah mana-mana bank. Nak parking kereta depan kedai Nobaiko tak boleh, Bibu. Kalau parking kereta depan kedai Nobaiko, bukan nak pergi main kedai Nobaiko pun, tapi kerana parking depan fitnah. Tak boleh. Kita boleh lah, saya boleh. Ibu-ibu pun boleh. Tapi kalau orang level tinggi tak boleh. Mufti sebagai contoh. Datuk Mufti Selangor ni anaknya sekolah sama dengan anak kami di Serai. Jadi saya pun tersempat dengan hari Jumaat lagi tu. Mufti datang ambil. Mufti tak apa datang ambil. Tapi kalau saya pergi ambil anak, saya pakai t-shirt, pakai seluar je. Mufti dia buat yang pakai t-shirt, pakai seluar. Nanti dia akan jatuhkan martabat mufti tu sendiri. Kalau ustaz biasa tak apa. Mufti tak boleh. Mufti dia ada penampilan dia. Dan mufti ni dia bukan jenis orang banyak cakap, bukan jenis orang gelak kuat. Walaupun dia kelakar tapi dia bukan jenis suka buat kelakar dan bukan suka buat kelakar secara umum dan bukan jenis kuat gelak. Macam mufti wilayah sekarang Dr. Lukman. Tu orang kelakar juga dia tu. Tapi bukan jenis kuat gelak terbahak-bahak, bukan suka buat kelakar secara umum. Dia kelakar sama-sama dia aje. Itu mufti, dia ada syarat dia. Jadi hakim pun begitu. Dia tidak boleh dikuasai perasaan marah, ya. Baik. Kemudiannya okey. Itu sahajalah berkaitan dengan hakim tadi. Yang paling panjang tu ditambahanlah. Wallahu a'lam. So kita buka perbincangan, Ibu. Kita ada 5 minit je lagi. Pengalaman ibu kan dengan anak-anak kan. Dikatakan kalau kita tengah marah, nak marahkan, dia bangun, lepas tu kita istighfar kan. Tapi sebenarnya kan mak-mak dia istighfar juga Ustaz. Istighfar dia kan harakat panjang. Harakatnya panjang. Jadi kan tak jadi pendinding, maksudnya benda marah tu tak jadi pendinding lah nak marah pada anak-anak tu kan. Jadinya istighfar tu kan, dia istighfar tapi istighfar itu memang kata untuk kemarahan dia. Ma'arif disukun. Ma'arif disukun kan. Panjangnya kan. Tapi itulah peranan istighfar tu kan Ustaz kan. Jadi kan mungkin emosi kita tu mungkin masa tu tak stable. Dan kita istighfar pun benda tu tak menjadi berdinding agaknya kan. Nak marah dengan anak-anak tu tinggi jugalah di pinada Ustaz. Kita tu pengalaman lah kan berhadapan dengan anak-anak. Betul Kak, saya setuju. Terima kasih banyak Puan Ain, betul lah tu Puan Ain Amir sebut tu. Wal kazimi dan ghayza. Itu nama Ustaz Kazim, artinya orang yang menahan. Menahan apa? Al-ghayza, marah yang melampau. Al-ghadab, marah. Al-ghayza, marah yang melampau. Maknanya orang memang betul-betul buat jahat dengan kita. Sepatutnya kita ghayza dah, marah yang melampau, tapi kita tahan juga. Itu level yang paling tinggi lah. Kalau sekadar marah kerana kita nak pergi hospital, dah ada tempat parking. Tiba-tiba ada satu kereta parking sengit sampai kita tak boleh masuk tempat parking tu. Itu marah yang tahap biasa je, al-ghadab. Yang al-ghayza ni macam mana, ibu-ibu sekalian? Al-ghayza ni contohnya dia kita tengok anak kita, ada anak ni saya tak pernah berlaku lah. Ada anak kecil, sesiapa pun
pergi buang sampah depan rumah orang. Contohnya, orang tu keluar, dia tengking-tengking anak kecil kita. Yang masa tu memang kita hot sungguh dah tu, Al-Ghazal dah tu. Agak-agak lah nak marah budak pun. Trauma dia nanti kan. Jadi kalau kita dapat lagi tahan perasaan marah kita kontrol, Masya Allah, itu yang terbaik. Kita bagi nasihat elok-elok. Ibu-ibu, saya ada berita gembira. Dulu adalah orang marah pada saya, minta maaf ya, saya cerita sikit. Marah sungguh. Dia tak setuju dengan status di Facebook saya. Sebenarnya dia tak faham mesej yang saya nak sampaikan. Jadi dia marah tu dia share tulisan saya di Facebook dan dia pun macam-macam lah dia mengata macam-macam dia mengata. Jadi saya tak tahu sehinggalah ada orang maklumkan pada saya. Baru saya perasan. Dan bila kita tengok komen, rupanya komen di Facebook ni dia ada komen yang kita kena tekan, ada komen yang hilang, kita tak nampak. Tak nak kita kena tekan newest ke ataupun all comments, baru kita dapat nampak semua komen. Rupanya ramai orang marah saya. Kata macam-macam lah, termasuklah satu marah ilmiah. Marah ilmiah tapi bahasa tu bahasa geram. Okey. Yang keduanya marah tak ada ilmiah, entah apa-apa marah. Saya pun kenapa dia nak marah kan? Orang lain semua, orang lain okey je, termasuk ustaz-ustaz yang berilmu pun komen okey je. Tak adalah kata tak setuju apa benda. Saya pun jawablah, layanlah saya ni. Sebenarnya saya tak nak layan pun, tapi kalau tak layan, dia bahaya pada ilmu. Kalau ilmu kena layan, kalau bukan ilmu kita tak layan. So saya pun layanlah, saya terang, kena marah lagi. Terang-terang kena marah lagi, saya terang elok-elok. Setiap kali saya terang, saya akan doakan dia, barakallahu fikum, hayyakumullah, jazakumullah. Dan saya tak berhenti sebut terima kasih, saya minta maaf. Itulah saya nak sebutnya. Hasilnya dalam beberapa hari kemudian, 3 orang daripada mereka yang duk marah-marah tu, 2 lelaki dan seorang tu perempuan, PM, private message saya secara peribadi, private message, minta maaf, tarik balik, delete semua komen, dan 2 orang tu sampai sekarang alhamdulillah duduklah duk tengok Facebook saya, like, beli buku, alhamdulillah. Saya setiap kali orang marah saya akan ingat begini je. Satu, dia tak kenal saya tak kenal dia. Kita bila kita tak kenal orang, kita mungkin boleh benci dengan orang. Kita tak kenal orang tu. Jadi macam kita dah lama kenal, saya dah lama kenal Kak Syida dan ibu-ibu. Walaupun ada sebahagian kita tak jumpa dengan Kak Salina pun, saya tak pernah jumpa, tapi kita kenal hati budi. Bila kita kenal, kita tahu sedikit sebanyak karakter orang tersebut. Okay. Yang kedua, yang saya fikir ialah dia tak kenal saya. Yang kedua, kalau dia kawan saya, dia nak marah ke saya? Kalau dia kawan saya, kita dengan kawan kita, walaupun kawan kita buat kesalahan yang besar pun, kita tak akan marah, kita akan sebut dia. Kau salah ni, akhi. Entah buat ni, salah ni, ikut maklumatnya, Quran dan hadis sekian-sekian. Kita kena betulkan balik. Kita akan sembah elok sebab dia kawan baik kita. Jadi saya fikir, satu, dia tak kenal saya. Yang kedua, saya bukan kawan dia. Lalu setiap kali saya responnya, saya berharap dia akan jadi kawan baik saya satu masa nanti. Itulah harapan saya. Nanti insya-Allah dia jadi kawan baik. Bila dia jadi kawan baik, dia takkan marah dah lah. Alhamdulillah, 3 orang tu minta maaf. Dah jadi kawan baik dia pun di Facebook. Dan semalam, saya terkejut semalam, ya Allah. Orang yang serang saya habis-habisan tu, rupanya dia peringkat abang lagi. Dia minta maaf semalam, ibu-ibu sekalian. Dah lama dah ni, dah 2-3 bulan dah. Dan tak heran, saya dah tak peduli dah isu lama. Dah 2-3 bulan. Tiba-tiba dia minta maaf. Saya terkejut, dia kata dia memang silap faham. Sebab apa? Sebab dia terlalu beremosi. Saya memang berharap dia jadi kawan saya sebab yang dia marah tu ilmiah. Cuma dia silap faham je. Jadi itu kegembiraan. Akhirnya ibu-ibu, apa yang saya nak sampaikan? Dulu bila saya tengok ada orang menulis sesuatu di Facebook sebagai contoh, saya tak setuju, saya tulis kat komen. Saya tegur direct kat komen. Tapi kemudiannya akhirnya saya pun pernah Allah Ta'ala buat satu benda berlaku pada saya. Orang tak setuju dengan tulisan saya. Dia tulis, penulis ini kena belajar lagi. Saya betul-betul tersentuh hati. Sedih ada, geram ada. Bahkan kemudiannya Allah takdirkan saya jumpa dengan dia. Saya langsung tak perkenalkan diri pada dia dan saya sembah sikit dengan dia sebab terasa hati tu.
Tapi kemudian saya fikir balik, kenapa aku nak terasa hati? Cara dia tu lah memang cara dia kasar pun. Tapi yang dia tegur tu bagus. Aku silap lah kot. Memang aku silap lah kot. Dan kalau dia tak tegur, saya akan kekal berada dalam kesilapan. Maknanya bagus benda ni. Okey, bila saya fikir bagus balik, saya pun belajar sesuatu. Dan Alhamdulillah orang tu kemudiannya dia request friend. Saya pun terkejut, kawan dia pula request friend. Dia tak tahu. Dia kutuk dulu. Tak ingat dah kot. Kemudian saya belajar sesuatu kalau saya nak tegur seseorang yang melakukan kesilapan di media sosial. Sebab saya di Facebook je contohnya. Saya tak boleh tegur di ruangan komen. Saya akan PM dia. Dan sebagai contoh pernah ada orang buat kesilapan dalam bab para nabi, cerita para nabi, saya pun PM dia secara peribadi. Saya ucapkan terima kasih atas tulisan yang bagus. Kemudian saya minta maaf, boleh tak saya nak berkongsi satu benda. Saya tak kata saya nak tegur, saya nak berkongsi satu benda. Ini apa yang saya faham. Dan apa responnya? Sangat baik. Sangat baik. Dia pun ucap terima kasih. Dan kemudian dia pula tanya kita, kat mana rujukan ni? Kita pun KP buku kita lah. Cik boleh dapatkan buku saya yang ni, saya dah bahas dah kan. Tapi kemudiannya, ya Allah, jadi okey dah hubungan. Maknanya, bila kita tegur secara tertutup, orang sukalah macam Kak Anas sebut, menjaga maruah orang kan. Jaga maruah. Dan bukan dia seorang, 2-3 orang saya akan PM secara peribadi dan hasilnya terbaik. Tapi dengan syarat kita jangan marah, yang kita sebut saya nak nasihat sikit. Jangan sebut begitu. Kita nak nasihat orang, jangan sebut saya nak nasihat sikit ni. Okay, walaupun lembut, saya ada nasihat nak bagi saya ada sedikit nasihat. Tapi bila kita sebut nasihat, pada pandangan penggunaan bahasa Melayu, menunjukkan kita masih hebat. Jadi kita tukar kepada, boleh tak saya nak kongsi satu benda, dan kalau saya silap tolong betulkan. Cuma kita boleh bincang benda ni kan. Okay, dia panggil adab as-su'al, itu yang kita bahas adab as-su'al tadi, contohnya dalam bahasa Arab. Tapi saya tak pandai, dia punya ayat dia tu. Kalau kita tanya kepada guru yang level tinggi, bahasa Arab kan dia suka, dia guna fi'il amar. Isyrah lana sebagai contoh. Syarahkan kepada kami. Jadi rupanya adab dalam bertanya kepada guru yang besar ataupun orang yang berusia, jangan sebut dengan fi'il amar. Isyrah lana ataupun apa-apalah, terangkan kepada kami. Jangan guna fi'il amar. Fi'il amar ni ayat perintah. Tapi guna ayat lain. Macam mana ayatnya? Jika tidak keberatan, syarahan daripada Tuhan amat diharapkan. Contohnya, kita nak minta dia syarahkan pada kami. Tak, jangan guna syarahkan sebab dia macam mengarah. Macam kita ni atas. Okey, syarahan Tuhan amat diharapkan. Contohnya, nasihat penjelasan ustaz dalam isu ini amat kami dambakan. Bukan. Ustaz boleh tolong jelaskan pada kami? Bukan. Ustaz boleh tolong jelaskan pada kami? Sekian-sekian. Itu okey. Itu bahasa Melayu okey. Bahasa Melayu boleh tolong jelaskan okey. Tapi dalam bahasa Arab tadi, isyrah. Dia tak sesuai. Dia kena guna ayat lain yang lebih sesuai, tidak menggunakan fi'il amar. Jadi ini dipanggil skill, kemahiran, ataupun dalam bahasa kita panggil al-adab. Adab, santun, sopan, ataupun budi. Wallahualam. Kak Syidah, kita boleh berhenti di sini Kak Syidah? Ya Ustaz, Alhamdulillah kita sudah sampai penghujungnya. Rasanya tak ada perkara bangkit lagi kan soalan semua. Tapi sebenarnya bab marah ni Ustaz, di mana-mana pun kita bincangkan benda ni, tapi itulah untuk menguat emosi tu dikira makan tinggi lah. Kalau siapa yang boleh dapat kawal dia punya emosi tu kan, mungkin dia kena belajar juga lah. Tapi at the same time bila Allah uji tu, perkara tu berlaku Ustaz kan. Jadinya nak handle tu kena ada ilmu lah juga insyaAllah Ustaz. So insyaAllah kita jumpa lagi pada sesi akan datang pada minggu hadapan. Hari ini kita ada lebih kurang 34 orang tadi serta kita untuk pagi ni. So kita endkan sesi pagi ni. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Pak Marah ni menyampaikan ilmu dalam keadaan marah tu kan. So ada pedoman kat situ. InsyaAllah Ustaz. Kita orang ni cakap cerita ni dengan anak-anak lah kan.
Tapi kalau orang berkerjaya tu mungkinlah dengan bos ke dengan staff-staff yang lain kan. Jadinya insyaAllah. So kita jumpa lagi sahabat-sahabat semuanya pada sesi akan datang. So dengan itu kita end sesi pagi ni dengan tasbih tabarah dan juga surah Al-As. Surah Al-As. Okey, alhamdulillah. So kita dah sampai pada sesi penghujungnya. Jazakallah khairan kasih sahabat-sahabat semua. Rasanya kan bab marah ni kan sangat besar lah dia punya orang kata topik dia kan, nak perbincangkan benda ni kan semua. Terima kasih Salina, Zana, Kak Betul, Assalamualaikum. salam Kak Jalilah je. Okey, alhamdulillah Kak Jalilah. Terima kasih. Terima kasih Puan Syida. Terima kasih Puan Nasimah. Sama-sama. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Bersama Anis. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. InsyaAllah. Terima kasih Kak Syarifah. Sama-sama Norma. Jumpa lagi. Okey, dengan itu saya end sesi pagi dengan lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faizal, terima kasih semua insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mida. Terima kasih Syida. Uruskan marah ni tak tahu lah macam mana ya. Perjuangan kita semua hidup ni, selagi tak mati kita uruskanlah benda ni. Mana-mana Allah akan uji dengan bab marah ni. Ya insyaAllah. Okey insyaAllah. Okey, bye-bye. Jumpa lagi ya.